Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bertemu lagi kita untuk perkongsian berkenaan dengan elektrik pada hari ini. Mungkin masa akan datang saya berkongsi tentang benda lain, itu tak pasti lagi. Buat masa sekarang ni sementara waktu saya masih lagi berkongsi tentang perkara-perkara berkaitan dengan ilmu-ilmu elektrik. Okay, hari ini saya nak cerita pasal elektrik tu sendiri. Okay, jadi luangkan masa bagi saya masa sikit untuk saya buat sedikit perkongsian, tak lama, sekadar untuk menyampaikan. Sebab ada orang kata asyik cerita tu cerita ni, tapi elektrik tu sendiri tu tak cerita. Okey, hari ni kita cerita elektrik. Jadi apa yang kita nak pergi pada hari ni, ni topik ni, topik elektrik. Kalau nak teruskan bersama dengan saya, boleh teruskan share video-video saya dekat bawah tu. Kalau tengok sebelah, kalau dekat saya sebelah kiri saya lah, tapi dekat tuan-tuan dekat sebelah kanan. Cuba tengok dekat sebelah kanan bawah tu. Bawah tu, sebelah sini. Kalau ni sebelah sini. Saya rasa sebelah sini ada satu ikon kecil je. Sudi-sudilah kiranya tekan subscribe. Alah, bukan kena bayar pun, share lah sikit. Okey. Jadi teruskan berkongsi video-video saya. Sekiranya ada manfaat, bagilah pada orang lain. Amalkan seandainya boleh mendatangkan kebaikan. Sekiranya ada kesilapan, boleh tinggalkan komen di bawah untuk saya perbaiki. Mungkin ada kesilapan daripada saya. Baik, jadi kita nak tengok elektrik. Apa itu elektrik? Kita duk cerita macam-macam. Saya duk berkongsi tentang saya dah pergi kepada pendawaian, saya dah pergi banyak perkara. So hari ni kita nak tengok balik semula, patah balik. Pergi tengok dulu apa itu elektrik. Kita duk cerita pasal elektrik. So saya nak cerita apa itu elektrik. Jangan risau, slide ni tak banyak. Okey, elektrik ni nak cerita apa? Elektrik ni nak cerita apa benda elektrik ni? Dia adalah satu tenaga yang mana kita ni tak nampak pun dia. Tak nampak, tapi kita boleh rasa, kita boleh guna. Bila kita guna? Bila kita rasa? Bila-bila masa. Okey, rasa nak pakai, kita pakai lah. Okey, elektrik ni, dia ni kalau kita kata kita nampak elektrik, bohong. Kita boleh rasa elektrik. Rasa, kalau ada orang tu rasa, mungkin dia terus gol. Mungkin dia jalan terus kan. Okey, tapi elektrik ni dia hakikat dia tak boleh rasa, tak boleh dia tak boleh tengok, tak boleh nampak. Tapi yang kita nampak apa? Barang-barang elektrik kita. Kita nampak kipas tu berpusing, kita nampak lampu tu menyala. Itu hasil dia. Okey, hasil dia. Jadi elektrik ni dia sebenarnya adalah tenaga. Tenaga ni apa? Kejap lagi kita tengok ada tak tafsiran tenaga. Sebab kita elektrik ni kita merujuk kepada Akta Perkalian Elektrik 1990 dan juga Peraturan Elektrik 1994. Okey, dalam tu dia ada tafsiran-tafsiran perkataan. Mungkin kita punya perkataan ni dengan topik-topik elektrik, dia kena membawa maksud yang tersebut. Mungkin dalam topik-topik lain bukan elektrik, dia membawa maksud tersendiri. Sebab dia merujuk kepada akta peraturan ataupun apa-apa sahaja maksud yang berkaitan dengan perkara tersebut. Contoh, saya ambil perkataan bahaya. Dalam elektrik, bahaya ni membawa maksud tersendiri. Tapi mungkin dalam pemakanan bahaya lain, dalam pembinaan maksud bahaya tu lain. Okey, so kita tengok dalam elektrik. Elektrik ni hari ni kita nak tengok apa itu elektrik. Dia adalah satu tenaga yang mana kita ni tak nampak dia, tapi kita boleh rasa. Rasa dia macam mana? Rasa macam ni lah. Kita rasa dia panas, kita rasa elektrik tu kita rasa sebenarnya dia panas. Okey, tapi kalau kita kata kipas mungkin dia berpusing, kita akan rasa angin tu, mungkin kita mengurangkan kepanasan kita. Kalau aircon, mungkin kita akan rasa sejuk. Elektrik ni kita pakai setiap hari. Sekarang ni kadang-kadang orang buat banding beza antara elektrik dengan air, yang mana yang lebih utama. Ada orang cakap tak ada elektrik seminggu tak apa lagi, jangan tak ada air. Tapi yang kita takutnya, ada tempat-tempat air dia tu, punca air dia datang, mesti nak guna tenaga elektrik. Contohnya dia nak sedut air daripada mungkin dekat kampung ada orang pakai perigi dia dipam oleh motor elektrik. So kalau tak ada elektrik, maksudnya tak ada air rumah dia. Okey, sama juga bangunan-bangunan. Saya pernah pergi ada hotel tu, dia menggunakan sistem dia, air ni mesti dipam oleh motor. Bila tak ada elektrik, automatik air dia tak ada. Dia tangki dia tu centralized. So bilik ke bilik ni dia pakai pump. Okey, saya pernah kena dah. Kebetulan saya pergi ada satu hotel tu di Pahang. Masa tu tak ada elektrik. So penggunaan air ni terhad. Dia tak ada air ni dalam bilik setiap bilik hotel tu. Air tu dia menggunakan pump. So bila tak ada elektrik,
air tak ada. Sebab dia tak boleh nak pump. Okey. Jadi elektrik ni kita pakai setiap hari. Penghasilan tenaga elektrik ni dia boleh daripada pelbagai kaedah tenaga elektrik. Sebab tu dia kata tadi elektrik tu adalah tenaga. Okey. Jadi elektrik ni tenaga. Dia datang daripada apa? Dia boleh datang daripada geseran, bergeser. Cuba tuan-tuan buat geser. Mungkin nanti panas tu kan. Tu pun menghasilkan tenaga elektrik. Elektrostatik dia panggil. Kalau kita gosok tangan kita, kita pergi pada contoh kain ke apa benda, kita akan rasa macam dia ada rasa elektromagnet. Elektrostatik. Elektrostatik. Okey. Okey, elektrik tu boleh terhasil daripada geseran, dia boleh terhasil daripada haba, dia boleh terhasil daripada aruhan. Ini adalah antara contoh penghasilan tenaga elektrik. Jadi elektrik tu kita yang build up dia, kita yang buat dia. Kita yang jana dia. Kita hasilkan. Okey. Adakah kaedah lain penghasilan tenaga elektrik? Banyak lagi, okey, banyak lagi, tapi ni saya bagi contoh geseran, haba, aruhan. Orang kata, tenaga elektrik boleh terhasil daripada cahaya matahari. Tu solar. Okey, solar ni kena betulkan. Bukan cahaya matahari, tapi dia cahaya. Sebab bila kita kata solar daripada cahaya matahari, malam pun sebenarnya solar ni dia masih boleh jana lagi. Dia boleh hasilkan tenaga lagi, cuma kecil lah sebab dia menggunakan cahaya. Dia tenaga malam, solar ni dia menggunakan cahaya. Jadi mungkin malam daripada cahaya bulan, ataupun tuan-tuan boleh ambil lampu letak dekat panel solar tu, dia pun boleh jana tenaga juga. Okey, penghasilan tenaga elektrik boleh datang daripada penghasilan dia daripada geseran, haba dan juga aruhan elektromagnet. Mengikut Akta Bekalan Elektrik 1980 ABE 1990, elektrik tu sendiri dia ada tafsiran dia. Dalam seksyen 2 dia kata erti dia, erti elektrik tu sendiri apa benda? Dia kata tenaga, ni maksud dia, erti tenaga elektrik atau kuasa elektrik apabila dijana, dikeluarkan, dihantar, diagihkan, dibekalkan atau digunakan bagi apa-apa maksud kecuali bagi maksud penghantaran apa-apa komunikasi isyarat. Okey, isyarat ni apa? Yang isyarat telefon dan sebagainya itulah. Okey. Jadi elektrik ni selagi mana dia berkaitan dengan janaan dan kita keluarkan tenaga, kita hantar, kita agih, kita bekal, kita guna, dia adalah elektrik. Tenaga elektrik. Dia adalah benda yang kita jana. Sebab tu dalam Malaysia ni pembekal tenaga dia ada bahagian penjana, bahagian janaan, dia ada bahagian penghantaran, dia ada bahagian agihan. Yang mana kita kalau biasa dengar lah, dia sebut ada bahagian generation, power generation, tenaga yang penjana, power generation, kemudian dia ada transmission, kemudian dia ada distribution. Kita ni siapa? Kita ni end user, pengguna akhir. Tu kat situ dia kata penggunaan. Okey, kita pengguna. Kita pengguna. Okey, jadi mula pada sekarang kita dah tahu elektrik tu adalah apa-apa sahaja yang berkaitan dengan tenaga elektrik atau kuasa elektrik, yang mana bila kita jana, kita keluarkan, kita hantar, kita agih, kita pakai, kita bekal. Ini tenaga elektrik. Sebab tu bila kita cerita tenaga elektrik, tenaga ni adalah satu benda yang perlu dibayar. Kan, kalau macam kita lah, kita bekerja menggunakan tenaga, maka majikan kita bayar tenaga kita. Sama juga dengan elektrik, kan kita bayar tiap-tiap bulan tu, yang orang sebut selalu bayar bil api, bayar bil api tu, kita bayar penggunaan tenaga elektrik. Siapa pembekal tenaga elektrik? Kalau kita ni glamournya tu logo yang kat situ. Tenaga Nasional Berhad. Kenapa saya gunakan logo ni? Sebab kalau dalam Semenanjung benda ni glamour. Ada ke syarikat lain? Ada. Okey, tapi kat Semenanjung ni glamour dengan tenaga nasional berhad. Sabah Sarawak lain ya. Sabah Sarawak dia tak pakai tenaga nasional berhad ni. Okey, jadi dalam proses penghantaran tenaga elektrik ni dia ada beberapa bahagian dia. Dia ada bahagian janaan, dia ada bahagian penghantaran, dia ada bahagian pengagihan. Okey, jadi kat sini kita nampak yang disebut tadi elektrik tu apabila dia jana, dia hantar dan dia agihkan. Kita ni siapa? End user, pengguna. Kita ada bahagian-bahagian dia. Jadi kita dah tahu elektrik tu dia dijana dulu. Jana tu macam mana? Yang tadilah kita tengok dia melalui geseran ke, melalui haba ke. Tapi kalau sistem-sistem kita ni kat Malaysia kebanyakannya menggunakan kaedah apa tu? Dia adanya turbine. Turbine ni menggunakan hidro. Okey, hidro ni tolakkan air. Okey, dekat empangan-empangan. Walau bagaimanapun hidro ni sebenarnya bukanlah satu benda yang utama. Okey, ada lagi kaedah lain. Ada yang menggunakan arang batu macam
tempat janaan tenaga elektrik menggunakan arang batu, kalau saya tak salah dekat Perak, Manjung. Dekat Manjung dia menggunakan arang batu. Okay? Lagi dekat mana? Kalau saya tak salah juga dekat Kapar. Okay, Kapar pun ada satu penjana tenaga. Dia menjana tenaga menggunakan arang batu juga. Okay? Lagi dekat mana? Ada yang menggunakan minyak. Okay. Kalau dekat Kertih, dekat Paka. Dekat Paka ni dia menggunakan lebihan. Kalau tuan-tuan biasa pergi ke tempat-tempat yang dia apa, syarikat-syarikat minyak ni kan, lalu dekat Paka kita akan lalu dekat Petronas. Ni grammar lah. Okay? Bila dekat Petronas kita lalu, kita nampak ada cerobong tu ada api, dia keluar sikit api tu kan. Sebenarnya itu adalah itu adalah laluan dia buang gas yang dia tak nak pakai kan. Dia dah proses minyak ni, dia nak buang gas-gas yang tak pakai. Jadi dia ada circulation ni juga, dia ada kitaran ni juga, dihantar kepada penjana yang masuk dalam mungkin dia punya dandang dan sebagainya menggunakan gas. Kaedah penyanaan tu dia ada juga menggunakan gas, ada menggunakan haba, iaitu dia menggunakan dandang, dia panaskan something, dan penjana ni akan turbin dia akan berputar, maka dia akan menjana tenaga elektrik. Jana tenaga elektrik ni dia benda ni lebih kurang, dia cerita lebih kurang macam motor ni dia menggunakan tenaga elektrik untuk dia berpusing. Tetapi tenaga elektrik dihasilkan, barang yang motor tadi tu dia berpusing menggunakan sumber mekanikal, sumber alam ataupun tolakan-tolakan luar. Dia outsource dia dan dia menghasilkan elektrik. Dia berputar menghasilkan elektrik. Kalau motor ini dia berputar menggunakan elektrik. Berbeza kan. Dia ada penjana, dia ada motor. Dua benda yang berbeza. Jadi kat sini kita tengok dalam proses pembekalan tenaga elektrik oleh pihak pembekal. Pihak pembekal ni siapa? Dalam Semenanjung, pihak yang boleh membekalkan tenaga elektrik kepada pengguna. Sebab tu dia disebut kat atas tu, proses pembekalan tenaga elektrik oleh pihak pembekal kepada pengguna. Dekat Semenanjung ni, yang membekalkan tenaga adalah yang dapat apa ni, kita panggil apa, konsesi ke apa. Dia dapat kontrak dia adalah Tenaga Nasional Berhad dekat Semenanjung. Sabah Sarawak lain. Kejap lagi saya tunjuk, ada gambar dia kat situ. Okey. Jadi syarikat ni akan menjana elektrik dan dia akan jual kepada kita sebagai end user, pengguna. Jadi kita ni pengguna, kita menggunakan tenaga elektrik ni, maka kita perlu bayar lah. Sebab saya sebut tadi kan, tenaga bila kita pakai maka kita bayar. Jadi dekat Semenanjung, pembekal tenaga kita adalah Tenaga Nasional Berhad. Diorang ni akan jana, diorang ni akan hantar dan dia akan agihkan kepada kita. Walau bagaimanapun, ada beberapa syarikat-syarikat lain yang disebut sebagai IPP, Independent Power Producer, pengeluar tenaga persendirian. Dia boleh jana elektrik juga. Dia boleh jual kepada TNB dan TNB yang jual kepada pengguna. Sebab akses yang dapat, lesen yang dapat untuk jual tenaga elektrik pada pengguna hanya TNB. Setakat ini yang saya tahu, Semenanjung elektrik hanya boleh dijual oleh TNB. Ada beberapa syarikat lain yang dia boleh juga janakan elektrik. Syarikat dia hanya boleh jana dan dia jual semula ataupun dia jual kepada TNB je. TNB yang akan jual kepada kita. Itu sistem dia. Okey, kaedah dia sekarang. Jadi kita tahu bahawa elektrik tu dia terhasil melalui janaan. Okey, bila dah jana, dia perlu dihantar dan diagihkan. Elektrik tak boleh disimpan. Tenaga elektrik tak boleh simpan. Jadi dia macam mana pun dah jana, dia akan hantar keluar dan dia akan agihkan kepada pengguna. Okey. Ini yang saya kata tadi. Dia ada, kalau dekat Semenanjung ni kita glamournya dengan TNB, Tenaga Nasional Berhad. Kalau dekat Sabah, SESB, Sabah Electricity Sendirian Berhad. Kalau dekat Sarawak, tu Sarawak Energy Supply Company. Pembekal tenaga untuk Sarawak adalah Sarawak Energy, dipanggil SESCO. Okay, SESCO, Sarawak Energy Supply Company. Okay, kalau dekat Sabah, SESB, Sabah Electricity Sdn Bhd. Semenanjung ni kita nampak lah kat situ TNB, Tenaga Nasional Berhad. Kalau kita tengok yang Semenanjung, kebanyakannya TNB ni yang kita biasa jumpa, orang yang pakai baju TNB yang biasa kita jumpa adalah TNBD. Apa benda TNBD? TNB Distribution, agihan. TNB ni dia ada bahagian generation, kemudian dia ada bahagian transmission, kemudian dia ada bahagian distribution. Generation ni yang dijana tenaga elektrik. Transmission dia buat penghantaran.
dekat last kali tu distribution. Yang kita kerap jumpa adalah TNB bahagian distribution. Yang kita nampak kerap ni, dia bahagian TNB distribution, dia bahagian agihan. Sebab apa kita kerap nampak? Sebab bahagian agihan ni adalah bahagian yang dekat dengan pengguna. Sebab tu kita selalu nampak. Transmission kat mana? Tu tiang-tiang dalam hutan tu. Kita nampak tiang-tiang dekat bukit bukau tu kan. Dekat bukit-bukit ni ada tiang-tiang elektrik tu. Itu yang menguruskan adalah TNB transmission, bahagian penghantaran. Janaan dekat mana? Dekat penjana-penjana elektrik. Penjana-penjana ni semuanya jauh pada penempatan kita. Jadi kita jarang jumpa orang TNB yang pakaian dia, kalau kita tengok dekat belakang dia ada tulis TNB D, TNB G, TNB T. Yang kita kerap jumpa TNB D, distribution, bahagian agihan. Sebab ni dekat dengan pengguna. Okay? Dia nak agihkan kepada pengguna. Kita ni end user, pengguna akhir. Okay? Okey, jadi apa yang berlaku adalah bila dia jana tenaga elektrik, maka dia akan ubah tenaga tu. Dia jana ni adalah proses pertukaran tenaga. Dia daripada satu sumber, ni yang saya sebut tadi. Mula-mula saya cerita dia ada daripada geseran, daripada haba, daripada elektrostatik, arwahan elektromagnet kan. Okay. Sekarang ni kita tengok pelbagai sumber ada untuk dia buat janaan tenaga elektrik. Dia boleh melalui tenaga steam, tenaga air, tenaga angin, tenaga solar, tenaga gas. Sekarang ni orang selalu sebut apa? Renewable energy. Tenaga boleh diperbaharui. Tenaga boleh diperbaharui ni apa? Daripada satu sumber-sumber yang contohnya kita nak buang sampah. Daripada sampah yang terbuang tu, dia boleh kita buat renewable energy, tenaga diperbaharui semula. Okey. Jadi proses yang berlaku yang nak sampai dekat rumah kita ni adalah satu proses pertukaran tenaga daripada janaan, kemudian dia buat satu proses. Proses ni yang kita kata dia turbine tadi tu. Kalau biasa tengok dekat pasar malam, orang hidupkan lampu tu ada generator tu. Generator tu adalah dia menggunakan minyak. Okey, dia menggunakan minyak tadi, dia akan bertukar kepada turbine tu, dia akan berputar dan dia menghasilkan tenaga elektrik. Tu contoh dia dekat pasar malam kita selalu nampak generator tu kan. Tapi kat rumah kita tak ada lah. Sebab power generation ni dibuat oleh pembekal tenaga. Kita ni terima tenaga je. Jadi proses dia macam tu. Sebab tu kita tak biasa nampak kan TNB G, TNB generation. Sebab apa? Sebab dia duduk tempat yang jauh pada kita. Dekat tempat generation dia adalah benda-benda macam ni. Tapi ni gambar je lah. Ni kecil je. Ni generator yang biasa. Okay? Mungkin dia pakai turbine dia lebih besar daripada rumah tuan-tuan pun mungkin. Okay? Jadi daripada sumber-sumber yang ada, dia akan menggerakkan turbine. Turbine berputar, maka dia akan menghasilkan tenaga elektrik dan dihantar kepada kita. Dia akan agih dan dia hantar kepada pengguna. Okay? Okay. Jadi proses dia dekat sini, dia daripada sumber, boleh saya katakan daripada sumber alam lah, senang cakap. Daripada sumber alam melalui satu proses untuk menggerakkan turbine, iaitu berlakunya proses pergerakan mekanikal. Maka dia dah bertukar daripada sumber alam kepada pergerakan mekanikal, iaitu proses dia dah berubah tenaga untuk menghasilkan tenaga elektrik. Jadi yang berlaku kat situ adalah pertukaran daripada pergerakan tenaga mekanikal kepada tenaga elektrik. Dia berbeza dengan motor. Kalau motor, pergerakan dia adalah dihasilkan daripada tenaga elektrik. Tapi elektrik ni dihasilkan daripada pergerakan turbine. Maksudnya daripada mekanikal kepada tenaga elektrik. Okey. Itu adalah proses pertukaran tenaga. Kita ni bila dia dah jana tenaga elektrik, maka dia akan hantar dan dia akan agihkan. Tadi saya sebut tenaga elektrik tidak boleh disimpan. Macam kita jugalah, kita makan, kemudian kita tidur je. Tak boleh. Kita makan, kita kena bakar balik supaya ada penggunaan tenaga. Proses tu berlaku. Sama juga dengan tenaga elektrik. Dia tak ada bank dia nak simpan ni. Tenaga nak simpan banyak-banyak, tak ada. Jadi dia simpan, dia jana dan dia akan hantar keluar. Okey, dia akan transmit. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok dalam kat gambar saya, gambar ni pun saya ambil daripada perkongsian-perkongsian di internet juga. Okey. Tenaga ni dia akan jana dekat sini, nampak ni. Dia tulis stesen kuasa hidro 11,000 volt. 11,000 je. Dia akan jana tenaga elektrik 11,000. Tapi yang dihantar dekat kita, mungkin dia akan pergi sampai 132, 275. Sebab apa? Sebab tenaga ni tadi satu saya kata dia tak boleh disimpan. Jadi dia jana yang kecil je. Kalau rasa tempat tu nak pakai banyak, nak pakai besar, maka dia akan masuk kepada transformer. Ni dia ada transformer dia. Dia akan naikkan atau dia akan turunkan, bergantung kepada keperluan voltan ataupun keperluan tenaga di situ. Okey?
Ini adalah antara contoh proses yang mana daripada janaan, gambar ni dia menggunakan hydro, daripada jana dia akan transmit, dia akan hantar, kemudian last sekali dekat sini dia akan distribute ni kepada pengguna. Dia akan agihkan kepada pengguna. Okey. Jangan lupa tekan dekat bawah tu ada ikon kecil kan, tekanlah situ subscribe saya punya channel. Kalau boleh tekan loceng tu sekali, ada video baru tuan-tuan boleh dapat. Okey. Tak kena bayar, jangan risau. Okey, ni proses yang saya cerita tadi. Dia jana, dia hantar, dia agih. Okey, bila dia agihkan ni, distribute, dia pembahagian lah. Yang ni yang saya sebut tadi, TNB dia ada TNB G. Ni dekat sini, TNB Generation. Kemudian dia ada TNB T, Transmission, penghantaran. Menara-menara ni biasa tengok dekat hutan-hutan tu, nampak kat bukit-bukit tu ada menara ni. Okey. Kemudian dihantarlah ke pencawang-pencawang untuk sampai kepada pengguna. Bila dekat pengguna, voltage kita ni je. Okey, gambar ni dia tunjuk voltage 415/240. Ni voltage yang lama lah. Sekarang ni Suruhanjaya Tenaga dah tetapkan bahawa voltan pada pengguna adalah 400 volt, 230 volt. Okey, 400 untuk voltan 3 fasa, 230 untuk voltan 1 fasa. Okey. Ni pada pengguna. Jadi dia buat penghantaran. Saya ambil gambar ni daripada tu 17blogspot.com. Terima kasih. Okay, sebab dia pun berkongsi dalam internet, maka saya perpanjangkan lagi. Jika ada pahala daripada apa yang kita usahakan ni, maka tuan empunya ni pun kreditnya sama-sama kita menggandakan pahala. Okey, ni nak bagi gambar je lah. Gambar macam mana yang berwarna sikit kan, bagi nampak sikit. Oh, daripada penjana, okay, dia akan pergi transformer, dia akan transmission, masuk lagi transformer sampai ke pengguna, end user. End user, kat sini ada gambar ni. Gambar apa ni? Nak tunjukkan bahawa bukan saja manusia yang pakai elektrik ni, binatang pun pakai, tumbuhan pun pakai. Okey. Beli ikan dalam akuarium mesti kena ada elektrik. Sebab dia ada proses kat situ, motor dia untuk oksigen dan sebagainya. Kalau tak ada, ikan mati. Lepas tu ada orang sekarang tanam pokok tumbuhan nak pakai oksigen, nak pakai elektrik juga. Pasal apa? Tanam pokok. Ada yang buat secara hidroponik, ada yang buat tanam dalam bilik yang apa tu? Cendawan cendawan kan. Dalam bilik mesti gelap, mesti ada pengudaraan yang baik, cahaya dia nak sama-sama, tu pun menggunakan elektrik. Binatang pun sama kan. Tadi dia dah bagi contoh ikan. Okey, apatah lagi lah kita manusia pun memang kita nakkan elektrik tu, keperluan kita ada kat situ. Okey, jadi saya rasa cukup sekadar tu dulu perkongsian saya untuk hari ni. Nak cerita apa itu elektriknya, nak cerita apa itu elektrik, nak sampai kepada kita. Jadi kita kena faham. Mula-mula tadi kita tahu elektrik tu adalah apa benda sahaja yang dijana, dihantar, diagih. Segala yang berkaitan dengan proses-proses tu dia panggil sebagai elektrik. Dalam kita punya bidang elektrik ni, dia akan sebut itu adalah elektrik. Jadi setakat itu dulu. Moga ada manfaat. Moga semua orang boleh dapat ilmu walaupun sikit. Teruskan share saya punya video. Komen sekiranya ada komen-komen yang perlu saya perbaiki, ataupun ada soalan-soalan, mungkin saya boleh jawab. Jangan lupa dekat bawah tu ada yang kecil tu. Bawah ni kan, bawah saya. Kalau saya ni sebelah kiri saya. Kalau saya sebelah kiri saya, tapi tuan-tuan sebelah kanan tuan-tuan ada gambar kecil tu kan. Tekanlah subscribe. Apalah salahnya kan. Okey, terima kasih. Itu saja. Moga yang baik dapat sama-sama kita amalkan, memberi manfaat kepada semua orang. Segala yang baik itu daripada Allah. Segala kelemahan, kesilapan adalah kekurangan daripada kelemahan diri saya sendiri, yang mana hakikat tetap pada Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.